qawli amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Rosidi bin Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Pulau Pinang, Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal Azizan dari Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Yang berbahagia Datuk, Datin, Tuan-Puan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin dan limpah rahmatnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama meneruskan ibadat puasa pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga ibadat puasa yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan ini diterima Allah Ta'ala dan diberkati juga insya-Allah. Sebelum kita meneruskan majlis, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Lafaz kesyukuran kita panjangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan perancangannya kita dipertemukan dalam webinar Sembang Wakaf bersama Main siri 1. Anjuran Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri sempena sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan tahun 2022. Tema sambutan pada tahun ini adalah Wakaf Mensejahterakan Keluarga Malaysia. Untuk makluman para hadirin, Bulan Wakaf Kebangsaan disambut pada bulan Ramadan setiap tahun bagi memupuk kesedaran masyarakat untuk berwakaf di samping memperkasakan wakaf sebagai penjana pembangunan ummah di negara ini. Pelbagai aktiviti telah disusun sepanjang bulan ini. Antaranya adalah Sembang Wakaf bersama Main. Webinar ini akan diadakan sebanyak 5 siri sepanjang bulan Ramadan. Oleh demikian, saya menyeru para pendengar untuk sama-sama mengikuti semua webinar yang kita anjurkan. Webinar ini juga disiarkan secara langsung di FB Live Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri. Yang bagi Datuk, Datin, Tuan-Puan dirahmati Allah sekalian, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri merupakan pemegang amanah wakaf tunggal di setiap negeri. Justru Majlis Agama Islam Negeri mempunyai peranan khusus dalam membangunkan wakaf, termasuk memastikan setiap wakaf yang diterima dibangunkan selaras dengan niat pewakaf. Maka dengan penganjuran webinar kita pada pagi ini, Jauhar memberi peluang kepada setiap Majlis Agama Islam untuk mempromosikan semua produk dan projek pembangunan wakaf yang telah dan sedang dirancang oleh setiap Majlis Agama Islam Negeri. Semoga dengan perkongsian kita pada pagi ini akan meningkatkan kesedaran masyarakat untuk berwakaf dan sekaligus menarik minat kita untuk sama-sama menunaikan segala yang kita hajatkan untuk ahli keluarga dan juga untuk pembangunan keluarga negara kita, insya-Allah. Kita amat bertuah pada pagi ini kerana terdapat 2 Majlis Agama Islam yang akan berkongsi perkembangan produk dan inisiatif wakaf mereka di negeri masing-masing. Diperkenalkan Ustaz Muhammad Rizal Azizan dari Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Ustaz Hanif. Terima kasih Ustaz. Seterusnya, saya memperkenalkan juga yang berusaha Tuan Haji Rosidi bin Hussein dari Wakaf Pulau Pinang. Assalamualaikum Ustaz Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sihat Haji? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang bagi Datuk, Datin tuan-puan sekalian, untuk makluman semua, webinar ini akan dibahagikan kepada 2 slot, yang mana setiap ceramah akan diberi masa 40 minit untuk membentangkan ceramah masing-masing. Sekiranya terdapat soalan, para pendengar boleh mengemukakan soalan dalam chat box atau dalam FB Jauhar. InsyaAllah soalan-soalan yang terpilih akan diajukan oleh saya selepas setiap ceramah. Pihak penganjur juga menjadikan pautan untuk kehadiran dan e-sijil sebelum webinar ini berakhir. Justru semua pendengar dipohon untuk setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Bagi slot pertama, ceramah akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal Azizan dari Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Al-Fadil Ustaz berusia 34 tahun, muda lagi, dan merupakan ahli jawatan kuasa pengurusan wakaf, sumber am dan tebus pusaka MAIPS. Ustaz juga merupakan seorang pendakwah bebas di negeri Perlis. Sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal, jom kita tengok video ini dulu.
Dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Perbanyakkanlah ibadat zakat, wakaf dan sedekah melalui Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIMS. Laporkan maklumat asnaf melalui Amil Zakat MAIMS atau hubungi di talian 04994439. Layari www.maips.gov.my. MAIMS menjunjung syiar memaju ummah. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Al-Fadhil Ustaz Mat Rizal dari Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis untuk menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hanif selaku pengurusi ataupun moderator dalam webinar kita pada pagi ini, yang saya hormati dan saya kasihi rakan yang bersama dalam bual bicara, teman saya pada pagi ini daripada Majlis Agama Islam Pulau Pinang, Tuan Haji Ustaz Rosidi Husin, terima kasih, dan juga kepada seluruh pihak penganjur yang terlibat daripada Yayasan Waqaf, Jauhar dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang mengikuti secara langsung kita punya bual bicara melalui sembang wakaf bersama Majlis Agama Islam Negeri pada pagi ini. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang diberikan kepada saya, insya-Allah saya akan membentangkan produk-produk dan juga program-program yang telah dianjurkan, yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan akan dilaksanakan di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Alhamdulillah telah banyak program-program dan rancangan yang telah dan sedang dan bakal kita laksanakan, insya-Allah. Sebelum saya membentangkan dan menayangkan slide-slide yang telah kami sediakan, saya ingin mengambil kesempatan sempena dengan bulan Wakaf Kebangsaan yang disambut setiap kali masuknya bulan Ramadan, tentang besar dan pentingnya kedudukan ibadah wakaf di sisi umat Islam dan seluruh umat manusia. Dalam kesempatan kali ini, kita melihat bahawa di antara sedekah yang paling besar ganjarannya di sisi Allah, bahkan berkekalan pahalanya kepada orang yang melakukan ibadah tersebut, tentulah tidak lain dan tidak bukan adalah ibadah wakaf. Sepatutnya kita semua umat Islam berazam dan mempunyai cita-cita dan niat bahawa sebelum kita menutup mata, menghembuskan nafas yang terakhir, mengakhiri kehidupan ini, ada sebahagian daripada harta dan sumbangan kita yang telah kita salurkan pada jalan wakaf. Sebab itu, program Bulan Wakaf Kebangsaan yang dianjurkan oleh pihak Jauhar, Yayasan Waqaf dan seluruh Majlis Agama Islam Negeri ini sangat baik, kerana ia memberikan kesedaran, pengetahuan, maklumat kepada umat Islam dan juga bukan Islam tentang penting dan besarnya kedudukan wakaf dalam ekonomi dan juga kesejahteraan keluarga dan masyarakat Malaysia. Apatah lagi slogan kita pada kali ini, wakaf menyejahterakan keluarga Malaysia. Artinya, kalau boleh saya sentuh sikit dengan slogan ini, apabila kita bercakap tentang wakaf, tidak ada sesiapa pun yang terhalang daripada mengambil manfaat wakaf. Sebab itu keluarga Malaysia, kalau boleh kita luaskan, ia juga merangkumi umat Islam dan bukan Islam. Lebih menarik, pensyariatan wakaf tidak hanya terhad manfaatnya kepada umat Islam. Apatah lagi dalam negara Malaysia yang berbilang kaum, masyarakatnya majmuk, terdiri daripada pelbagai bangsa keturunan
yang kita hidup dalam satu bumbung negara yang harmoni Malaysia ini, sebenarnya wakaf yang dilakukan oleh umat Islam itu boleh dimanfaatkan, boleh diguna sama oleh orang-orang bukan Islam. Sebab itu di Perlis umpamanya, saya bercakap dalam konteks Perlis kerana saya terlibat dengan wakaf di Perlis, umpamanya kita ada pusat dialisis yang kita bangunkan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, yang mana manfaat ataupun peluang untuk menggunakan pusat dialisis ini untuk rawatan pesakit-pesakit dialisis ini adalah terbuka. Bukan sahaja kita hadkan kepada pesakit-pesakit Muslim, tetapi turut menerima manfaat daripada kemudahan bangunan, alatan, mesin, kepakaran dan sebagainya yang disumbangkan oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis adalah kepada semua yang bukan Muslim juga atau bukan Islam juga mendapat manfaat. Ini antara rahmah indahnya Islam. Apabila kita bercakap tentang wakaf, kita bercakap tentang keseluruhan umat manusia. Kita bercakap tentang keseluruhan insan-insan yang layak atau berhak untuk mengambil manfaat itu dipersilakan di atas nama umat Islam yang berwakaf, dan kita memberikan. Ini nampak luasnya agama kita ini. Kemudian saya juga nak sentuh berkaitan dengan wakaf. Kita tak dapat lari apabila kita menyebut tentang wakaf, kita akan juga bercakap tentang ibadah zakat. Apa istimewanya wakaf? Kalau kita tengok zakat, dia ada syarat-syarat dia yang agak ketat. Seseorang yang ingin berzakat, mesti antaranya harta tersebut memenuhi nisab ataupun sukatan, kadar yang sepatutnya. Bukan semua harta itu wajib dizakatkan, kecuali harta yang sudah sampai nisab ataupun sukatan ataupun kadarnya, barulah dikenakan zakat. Yang kedua, bila kita sebut tentang zakat, ada bab yang kita panggil haul. Nisab dan haul, artinya dia kena cukup kadar dalam masa yang sama dia telah mencapai tempoh matang ataupun tempoh dalam setahun, seperti mana yang disebut di dalam syarat-syarat mengeluarkan zakat. Artinya bukan semua orang layak ataupun perlu terlibat ataupun wajib ke atas mereka berzakat. Apabila kita turun kepada masyarakat, ada juga orang yang ingin berzakat tetapi mereka tidak mencapai nisab, haul dan sebagainya. Tetapi apabila kita menyentuh tentang wakaf, ia menyeluruh. Siapa sahaja, walau berapa banyak kadar yang ingin dia berikan, dipersilakan. Ini saya ingat satu ruang yang agak terbuka luas berbanding zakat. Sebab itu saya bagi contoh. Kalau kita buat skim potongan gaji zakat, bukan semua orang yang menerima gaji itu layak ataupun wajib untuk membayar zakat. Kerana ada kadar gaji yang tinggi, yang cukup nisab dan sebagainya, itu barulah mereka wajib berzakat. Tetapi kalau kita rujuk kepada skim wakaf, walaupun gajinya rendah, walaupun gajinya tidak mencapai kadar untuk dia membayar zakat, tetapi dia boleh berwakaf serendah mungkin RM10 daripada gajinya itu, dia boleh salurkan. Jika tidak di atas nama zakat kerana tidak cukup syaratnya, dia boleh salurkan di atas nama wakaf. Sebab itu wakaf ini lebih luas, lebih menyeluruh, komprehensif dan lebih memberikan peluang yang begitu besar kepada seluruh umat Islam untuk terlibat sama berwakaf. Kalau dahulu kita mungkin agak terhalang kerana perbahasan wakaf menyentuh tentang wakaf bangunan, tanah, benda-benda yang bersifat kekal, besar. Tetapi hari ini para fuqaha telah meluaskan wakaf kepada wakaf dalam bentuk wang tunai, yang kita sebut sebagai wakaf tunai. Iaitu seseorang itu boleh berwakaf bermula daripada amount yang paling rendah, RM5, RM10, RM20.
yang saya rasa nilai itu mungkin sangat kecil, sangat mudah untuk seseorang itu berwakaf. Saya sudah berwakaf. Berapa nilai wakaf anda? RM5. Yang mana mungkin perkara ini tidak berlaku kepada zakat dan yang lain-lain. Maka sebab itu saya rasa maklumat dan kesedaran ini perlu diperbesarkan dan diluaskan lagi. Dan alhamdulillah dengan usaha yang dilakukan oleh pihak Yayasan Waqaf, Jabatan Waqaf, Zakat dan Haji di bawah JAKIM dan sebagainya, sangat membantu Majlis Agama Islam negeri-negeri di seluruh Malaysia dalam kempen kesedaran wakaf, dan kita ucapkan terima kasih di atas usaha baik ini. Saya rasa itu sedikit mukadimah daripada pihak saya untuk memberikan satu gambaran betapa wakaf ini sangat membantu bukan sahaja umat Islam, termasuk bukan Islam. Dan wakaf ini sangat besar jika umat Islam sedar apabila dia mati, keseluruhan perkara dia akan tinggalkan. Kesemuanya akan berpisah dan semuanya akan terhenti dan putus, melainkan wakaf yang dia lakukan. Wakaf ini akan membela dan membantu dia di akhirat esok. Tidakkah kita mahu sesuatu yang kita bawa bersama-sama dengan kita di akhirat esok? Kemudian wakaf lebih besar dan lebih utama kerana ia memberi ruang dan peluang kepada seluruh umat Islam. Walaupun mereka mungkin tidak boleh berzakat, mereka boleh berwakaf. Susah untuk kita katakan seseorang itu tidak boleh berwakaf dalam segala saluran dan peluang yang ada pada hari ini, insya-Allah. Jadi dalam kesempatan kali ini juga saya akan terus kepada beberapa slide yang disediakan oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, khususnya tentang program-program dan projek-projek yang dilaksanakan di bawah Majlis Agama Islam Perlis, yang mana inisiatif-inisiatif ini telah dijalankan awal bermula daripada penubuhan Majlis Agama Islam itu sendiri dan sedang berlangsung dengan rancaknya sehinggalah kepada hari ini dan pada masa akan datang, insya-Allah. Kalau boleh saya kongsi slide ini dan saya akan bercakap insya-Allah berdasarkan slide yang saya share ini. Sebelum saya nak start ni, saya dapatkan kepastian daripada Ustaz Hanif. Slide okey ke? Okey, nampak Ustaz? Nampak ah? Ya. Okey. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis di bawah kepimpinan Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail, merangkap Tuanku yang dipertua. Keseluruhan perjalanan dan pentadbiran Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis ini adalah di bawah perkenan dan juga pemerhatian Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Antara inisiatif wakaf yang kita jalankan di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, kalau boleh saya terus kepada jenis-jenis wakaf yang boleh dibuat di bawah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Antaranya kita ada wakaf tunai, wakaf dalam bentuk wang tunai yang boleh disalurkan. Nanti kalau boleh saya sebut, kita telah bekerjasama dengan pelbagai pihak bagi memudahkan penyaluran wakaf tunai ini. Kita ada kerjasama dengan Bank Islam dan juga bank-bank yang lain yang ada produk keuangan Islam. Boleh melalui transfer online, boleh melalui standing instruction, arahan terus kepada pihak bank, juga ada melalui kaunter-kaunter wakaf bergerak. Dan ruang dan peluang ini, kalau kita kata bagi keadaan sekarang ini yang banyak mesra teknologi, banyak saluran dan peluang yang disediakan oleh MAIPS dalam memberikan kemudahan kepada pewakaf untuk menyumbangkan wakaf tunai. Kita juga ada skim potongan gaji untuk sesiapa yang ingin berwakaf
Ini kita kerjasama dengan Yayasan Waqaf Malaysia, yang mana kita ada program, kita turun kepada jabatan-jabatan kerajaan, institusi-institusi yang ingin berwakaf. Pekerja mereka boleh mengikrarkan untuk memberikan wakaf melalui potongan gaji mengikut kadar yang mereka tentukan sendiri. Boleh serendah RM10, RM20 dan sebagainya. Dan ini berterusan sehinggalah pewakaf itu menghentikan hasrat mereka. Kita juga ada wakaf Al-Quran dan kitab-kitab. Bukan sahaja merujuk kepada kitab-kitab agama ataupun buku-buku agama. Wakaf kita juga luas kepada semua buku-buku yang bermanfaat, akademik dan non-akademik, yang ada manfaatnya kepada umat Islam. Boleh disumbangkan melalui wakaf Al-Quran ataupun kitab. Kemudian kita juga ada program pembinaan dan penyelenggaraan masjid. Kerana kita tahu institusi masjid ini ialah masjid itu sendiri adalah tanah ataupun bangunan yang diwakafkan. Jadi segala pembinaan dan penyelenggaraan masjid ini diselaraskan di bawah Majlis Agama Islam. Artinya sebarang bentuk projek pembangunan atau naik taraf atau penambahbaikan yang berhubung dengan bangunan masjid, tanah masjid, kawasan masjid, yang mana seperti yang disebut oleh Ustaz Hanif tadi, Majlis Agama Islam ialah pemegang amanah tunggal. Maksudnya segala urusan pentadbiran, urus takbir yang berkaitan dengan wakaf adalah sah dari sudut undang-undang melalui Majlis Agama Islam. Kadang-kadang ingin saya sentuh sedikit. Ada di kalangan pihak umat Islam yang mereka itu mudah untuk berwakaf dengan pihak lain, tetapi agak curiga untuk berwakaf dengan Majlis Agama Islam negeri. Ini mungkin kerana kadang-kadang faktor cerita-cerita yang buruk yang selalu digembar-gemburkan, yang disandarkan kepada Majlis Agama Islam, pusat zakat, Baitul Mal dan sebagainya, hingga menimbulkan satu persepsi yang negatif. Sebenarnya kita perlu dedahkan kepada masyarakat bahawa setiap Majlis Agama Islam negeri-negeri ini diaudit, disemak perbelanjaannya, pendapatannya, penggunaannya, ke mana wang itu digunakan, disalurkan. Tidak ada ruang untuk berlaku ketirisan ataupun penyelewengan, kerana ini disemak dan diaudit setiap tahun. Ada credibility, accountability, kebertanggungjawabannya. Cuma kadang-kadang masyarakat ini dia bagi kepada pihak lain. Kita tidak salahkan atau kita tidak kata apa-apa perkara yang tidak elok. Tetapi kalaulah di atas dasar keyakinan, Majlis Agama Islam negeri-negeri inilah sepatutnya menjadi tempat dan saluran pertama, pilihan pertama untuk mereka menyalurkan sumbangan wakaf mereka. Kerana setiap projek itu ada pantauannya, ada pembentangannya, ada kebertanggungjawabannya, dibentangkan, ditayangkan, disemak dan sebagainya. Sebaliknya, projek-projek yang di luar daripada Majlis Agama Islam, di atas persendirian dan sebagainya, timbul banyak persoalan. Bagaimana urusan keuangan itu, berapa banyak yang telah digunakan, dan apakah indikator kepada keberhasilan projek tersebut. Ini menimbulkan tanda tanya. Dan ini kita bimbang. Sebahagian umat Islam yang gairah berwakaf ini terpedaya atau tertipu dengan sebahagian pihak, bukan semua, sebahagian pihak yang mungkin mengambil kesempatan di atas sikap pemurahnya umat Islam dengan mengeksploitasi di nama wakaf itu. Sebab itu saya suka dengan apa yang disebut oleh Ustaz Hanif tadi, tekankan tentang Majlis Agama Islam ialah pemegang amanah tunggal wakaf bagi seluruh negeri-negeri di Malaysia ini. Jadi sepatutnya umat Islam sebelum mereka bertindak mewakafkan sesuatu kepada pihak-pihak lain, NGO dan sebagainya, datanglah berunding, mendapat khidmat nasihat,
dan berbincang dengan Majlis Agama Islam Negeri. Adakah pihak tersebut di bawah Majlis Agama Islam Negeri? Adakah mereka mendapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Negeri? Adakah mereka telah bertemu dan mendapat kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri? Kerana ini soal amanah. Ini soal tanggungjawab yang mana kalaulah disalurkan kepada tempat yang tidak sepatutnya, ini akan merugikan dana wakaf umat Islam yang boleh dimanfaatkan. Dan kita kena ingat, wakaf adalah suatu produk yang sangat besar dalam dunia umat Islam. Berapa banyak kejayaan dunia Islam ini hasil daripada wakaf. Universiti-universiti tertua di dunia, di Morocco, di Mesir, di Mekah dan sebagainya, terhasil dan terbentuk daripada dana wakaf. Hospital wakaf, institusi pengajian wakaf, jalan raya wakaf, pondok-pondok wakaf, rumah-rumah perlindungan ibu tunggal, musafir di atas dana wakaf. Jadi kalau kita tidak berwakaf pada tempat yang betul, dia akan memberikan mudarat dan juga satu perkara yang tidak elok kepada umat Islam. Sebab itu masjid-masjid di Perlis yang ingin melakukan projek-projek wakaf perlu mendapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam dan perlu ada kerjasama. Kerana kita tak nak timbul pertikaian, kita tak nak timbul pertelingkahan di antara anak qaryah dan pihak masjid dan sebagainya. Kerana apabila di bawah pantauan Majlis Agama, setiap sumbangan itu kita akan periksa, kita akan audit, dan apabila setelah cukup, kita akan tutup wakaf tersebut. Kita tak nak wakaf dah bertahun-tahun tapi hasilnya tak nampak. Wakaf dah lama dibuka tetapi masjid atau penyelenggaraan itu tidak berjalan dengan baik. Itu apa yang ingin saya sebut dalam pembinaan dan penyelenggaraan masjid. Kita juga terlibat dalam penyelenggaraan tanah kubur. Ini juga saya nak sentuh sikit dalam ruang ini kalau sempat. Kita umat Islam, saya ingat Majlis Agama Islam negeri-negeri lain juga mengalami situasi yang sama. Majlis Agama Islam Perlis mempunyai sedikit kekangan kerana ini berpunca daripada kurangnya kesedaran umat Islam. Saya nak sebut sedikit. Ramai orang yang datang ke Majlis Agama Islam yang kita jumpa yang menyatakan hasrat untuk berwakaf tanah dan sebagainya, mereka mensyaratkan tanah tersebut wakaf bersyarat, wakaf khas. Mereka nak supaya tanah tersebut dibuat kubur, tanah tersebut dijadikan tapak masjid dan sebagainya. Untuk negeri Perlis ini, tanah kubur itu sudah melebihi daripada kadar yang diperlukan. Tapi bila mari dia kata saya nak wakaf buat kubur, saya nak wakaf buat kubur. 10 orang mari mungkin 7 orang, 8 orang semua nak kubur. Jadi orang yang mati ni tak ramai. Dan kita maksudnya dalam keperluan kepada tanah kubur itu tidak mendesak. Bila dia sebut tanah kubur, kita tak boleh lari daripada hasrat pewakaf. Sebab itu kita galakkan, kita anjurkan kepada umat Islam, berikan kepercayaan kepada Majlis Agama Islam. Berikan hak yang luas kepada Majlis Agama Islam. Wakaflah tanah bangunan anda dengan dinyatakan secara umum berdasarkan kemaslahatan yang perlu, keutamaan yang perlu, berdasarkan prioriti. Sekiranya tanah ini perlu untuk dibangunkan kedai, bangunkan kedai, kompleks perniagaan. Jika tanah ini perlukan untuk dibangunkan hospital, sekolah dan sebagainya. Tapi bila mari kepada kita, saya nak wakaf untuk masjid, saya nak wakaf untuk buat tahfiz, saya nak wakaf untuk kubur dan sebagainya. Sedangkan tahfiz, sekolah perlu, saya tak nafikan keperluannya. Tetapi mahat tahfiz, kubur ini terlalu banyak. Dan kita kena faham, apabila seorang pewakaf itu datang ke Majlis Agama Islam, saya ingat Majlis Agama Islam negeri lain juga sama. Dia wakaf untuk buat mahat tahfiz. Okey, untuk kita bina sesebuah sekolah, dia bukan sahaja terletak kepada bangunan itu. Kita perlu fikir untuk jangka masa yang panjang. Guru-guru gajinya, penyelenggaraan sesebuah sekolah, maintenance kepada sekolah itu,
emolument, guru-guru, pekerja dan sebagainya, makan minum pelajar. Ini satu bebanan. Kita mungkin boleh buat sekolah, tapi sekolah itu tidak boleh berfungsi. Sekolah itu tidak boleh berjalan kerana kekangan keuangan. Sebab itu kadang-kadang umat Islam, kita perlukan mungkin bangunan perniagaan. Kita mungkin perlukan kompleks perniagaan. Kita mungkin perlukan kedai-kedai, rumah-rumah kedai. Saya ingat saya juga selalu ke Penang. Saya lihat di Penang ada wakaf Siti Aisyah, tersergam indah di tepi Lebuh Raya. Ini lambang kepada kemajuan wakaf. Satu usaha yang kita nampakkan wakaf itu bukan hanya terhad kepada tahfiz, bukan terhad kepada kubur, bukan terhad kepada masjid. Bangunan juga termasuk wakaf yang bermanfaat. Kompleks perniagaan juga memberikan pahala. Ini satu pandangan yang saya ingat perlu diubah. Berikan keluasan kuasa itu kepada Majlis Agama Islam. Sebab Majlis Agama Islam ni dia ada jawatan kuasa dia, komiti dia yang senantiasa bermesyuarat apa keperluan kita, apa yang patut dahulu kita mulakan, apa yang menjadi desakan kepada umat Islam di tempat tersebut. Antara sekolah dengan masjid, dengan kompleks perniagaan, tanah, pertanian dan sebagainya. Ini satu perkara yang saya ingat perlu kita duduk dan kita bincang dan kita luaskan pengetahuan ini kepada masyarakat. Okey. Yang seterusnya yang terbaru untuk makluman semua, kita di Perlis, di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Perlis telah melancarkan pusat autism yang agak besar, nanti dalam slide yang berikutnya insya-Allah kalau sempat, pusat autism yang mana kita akan berikan kemudahan dari sudut training, latihan, pendidikan, penjagaan, kursus dan sebagainya bertumpu kepada autisme. Kanak-kanak autism ni yang kita tahu, kanak-kanak autism ni perlukan penjagaan khas, perlukan rawatan khas, perlukan sesi psikologinya yang khas dan agak menelan belanja yang besar. Mungkin sebahagian ibu bapa tak mampu untuk nak tampung rawatan-rawatan atau sesi-sesi khas bersama dengan pakar. Maka tampil Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis menawarkan sebuah pusat autisme di atas tanah wakaf dengan dana wakaf yang boleh dimanfaatkan oleh keseluruhan rakyat Malaysia, khususnya rakyat Perlis, Islam ke bukan Islam ke, siapa-siapa yang autism, anak-anaknya diuji oleh Allah, perlukan rawatan dan juga runding cara, maka datanglah ke pusat autism yang dalam pembinaan dan juga dalam projek yang terkini ini. Kita juga ada pusat komuniti masyarakat, kita juga ada wakaf ilmu. Ini usaha sama kita dengan institusi pengajian tinggi, APTA dan APTS. Kita ada kerjasama dengan UNIMAP, Universiti Malaysia Perlis, UiTM Perlis dan KUIPS, Kolej Universiti Islam Perlis. Yang mana wakaf khas ini kita bangunkan untuk manfaat pelajar-pelajar yang akan keluar untuk memberikan sumbang khidmat mereka kepada masyarakat. Ini antara apa yang saya sebut tadilah wakaf am kita. Ustaz Ani, kalau saya dah agak masa saya dah ni, Ustaz Ani boleh bagi warning insya-Allah. Okey, ini antara bentuk-bentuk wakaf tunai kita. Kita ada wakaf tunai, kita juga ada wakaf saya mungkin terlepas pandang tadi, wakaf ma'us sabil. Wakaf air. Wakaf air ni kita telah bangunkan di Cox's Bazar di Bangladesh. Yang ni pusat ataupun tempat pelarian Rohingya. Pada 2018, Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda selaku Tuanku Yang di-Pertua MAIP telah turun sendiri bersama dengan delegasi MAIP, Mufti dan CEO MAIP dan juga ahli-ahli majlis telah turun sendiri ke Cox's Bazar dan merupakan antara Majlis Agama Islam yang pertama turun ke Cox's Bazar di Bangladesh, yang mana kita melihat di antara keperluan utama menempatkan saudara-saudara seagama kita yang kita tahu diusir dalam krisis pelarian, mereka memerlukan perigi dan juga sumber air, pam, air untuk mendapatkan air bersih. Kerana keutamaan ataupun krisis yang mendesak di situ adalah
air bersih, keperluan asal untuk masak, minum dan sebagainya, maka MAIPS dengan kerjasama beberapa NGO telah melancarkan dana wakaf, yang mana dana ini disalurkan untuk pembinaan perigi-perigi air dan pam-pam air. Dan sesiapa yang ke Cox's Bazar sekarang ini juga di Bangladesh, kalau ada kesempatan lawatan dan sebagainya, boleh melihat perigi-perigi dan pam-pam air yang dibina di atas dana wakaf sumbangan umat Islam Malaysia di sana. Ini antara projek rentas sempadan yang dilakukan oleh Majlis Agama Islam. Selagi mana ada umat Islam, kita akan sampai di sana insya-Allah. Kemudian kita ada wakaf khas Pusat Autism Negeri Perlis yang ada gambaran pusat tersebut. Kalau boleh tengok, itu antara gambaran yang kita harapkan akan terhasil lah apabila siap nanti. Kemudian kita juga ada wakaf, kalau saya belum sebut lagi, khadamat. Ya, ini kita menjemput pakar-pakar yang mempunyai kepakaran servis untuk memberikan wakaf tenaga mereka, kepakaran mereka. Kalau mereka tidak boleh sumbang duit, tidak boleh wakaf bangunan, tanah dan sebagainya, kita menjemput pakar-pakar ini, sama ada perubatan, teknologi, keuangan dan sebagainya, untuk tampil bersama-sama dengan MAIPS, memberikan khidmat kepakaran mereka itu kepada asnaf, kepada umat Islam bukan Islam, melalui skim wakaf perkhidmatan atau wakaf kepakaran. Kemudian kita juga seperti mana yang disebut tadi, kalau ada pihak-pihak yang menonton ini yang ingin memberikan sumbangan wakaf, kita ada potongan gaji bulanan. Ini terbuka daripada grade yang paling tinggi hinggalah kepada grade yang paling rendah. Daripada gaji yang paling besar kepada gaji yang paling kecil. Dia boleh sumbang RM5, RM10, sekadar mana yang dia mampu. Kita setakat ini kita ada sumbangan daripada kaki tangan awam persekutuan, daripada kaki tangan negeri, kaki tangan swasta. Dan kita terima kasihlah dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia. Dan mudah-mudahan kesedaran umat Islam dalam bulan Ramadan ini, marilah kita tolak sedikit. Kerana apa? Saya rasa dalam gaji kita, dalam duit kita, ada hak orang lain, ada bahagian orang lain. Apatah lagi, tidak miskin orang yang bersedekah, tidak akan rugi orang yang berwakaf. Dan lebih besar daripada itu, kalaulah kita boleh istiqamah, kita boleh berikan komitmen untuk setiap bulan kita potong RM5, mungkin Allah akan mencampakkan keberkatan ke dalam rezeki kita. Sedikit tetapi berkat itu lebih baik daripada banyak tetapi tidak diberkati oleh Allah. Salah satu cara untuk kita raih keberkatan, untuk kita dapatkan keberkatan adalah melalui wakaf. Berapa ramai orang yang hidupnya tidak pernah putus daripada wakaf, telah diganti dan dimurahkan rezekinya. Ini kita nak kena ubah juga. Kadang-kadang orang kata, bila saya wakaf ni apa saya dapat? Zakat, saya dapat pengecualian cukai. Ini kadang-kadang ada pertimbangan di kalangan umat Islam. Dia kata saya dapat tax exemption. Kalau saya bayar wakaf, saya boleh tolak cukai pendapatan dia, saya cukai diri yang saya. Tapi kalau saya bagi wakaf, apa saya dapat? Saya tak dapat apa-apa. Kalau kita fikir dunia, mungkin kita tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita fikir bersendiriannya kita di alam kubur, baliknya keluarga dan harta kita, kita akan nampak besarnya wakaf di situ. Kemudian kita ada seperti yang saya sebut tadi, alhamdulillah, pihak Bank Islam, institusi keuangan Islam telah banyak membantu Majlis Agama Islam. Dan kita ada projek wakaf dialisis yang saya sebut tadi ini, juga dengan kerjasama kutipan besarnya melalui Bank Islam dan juga institusi-institusi perbankan Islam. Sekarang ni tak ada alasan kita boleh duduk di rumah wakaf. Tak ada alasan. Di mana-mana sahaja kita boleh wakaf. Yang kena ada sekarang ni internet. Kalau tak ada internet, ada duit pun tak boleh wakaf. Ini kepentingan internet ni. Kita ada internet banking, JomPay, kita ada SI, direct debit dan sebagainya. Kita ada, sebab apa? Online ni dia lebih mudah daripada cash tak ni. Sebagai contoh,
Kalau duit ni kita nampak zat ain duit tu, dia jadi susah lah sikit kan. Kita nak bagi RM10, kita nampak RM10 tu keluar melambai-lambai daripada kita kan. Dia jadi susah lah hati kita tu tengok duit tu. Tapi kalau online ni kita tak nampak. Sebab itu orang yang shopping online, beli online Shopee, Lazada ni, dia mudah untuk apa? Untuk dia beli. Dia tak sedar dah habis ribuan ringgit kerana dia tak nampak duit itu mengalir. Mungkin melalui internet banking ni, SI, direct debit ni, memudahkanlah kerana bila dia wakaf tu dia tak sedar. Tetapi dia bangkit esok di hadapan Allah, ada catatan yang begitu besar dan banyak. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Dia kata bila dia wakaf, dia tak sedar pun kata dia wakaf. Saya kempen sekali lagi kepada semua umat Islam. Tak kira lah dengan MAIPS ke, dengan Majlis Agama Pulau Pinang ke apa ke. Yang pentingnya Majlis Agama Islam Negeri, marilah kita berwakaf kerana inilah saham. Majlis Agama Islam tak akan bantu kita, tapi wakaf akan bantu kita insya-Allah. Kemudian kita juga ada program, ini sangat berjaya, sangat berjaya. Kita ada program Bazar Wakaf Rakyat. Kita tahu, ini kita kena sebut secara terbuka. Kita tahu tuan-tuan, agak sukar, agak susah umat Islam memiliki kedai atau pusat perniagaan. Sewa yang agak tinggi, harga yang agak tinggi. Apatah lagi kalau dalam kawasan komersial. Sangat sukar umat Islam nak bersaing dengan pihak lain. Melalui wakaf, kita telah bina lebih kurang 27 unit rumah kedai di seluruh negeri Perlis, terutama di kawasan yang strategik. Mereka boleh berniaga apa sahaja perniagaan yang halal dengan sewa yang sangat murah. Pentingnya umat Islam ada premis perniagaan, kompleks perniagaan di dalam kawasan komersial dengan akses yang disediakan oleh Majlis Agama Islam Perlis. Sebab itu saya ingat Majlis Agama Islam perlu banyakkan, dan kita yang terbaru insya-Allah dalam perancangan akan membina Asnaf Business Center, ABC, Asnaf Business Center di tengah-tengah Bandaraya Kanga. Saya sebut Bandaraya lah, walaupun kita ni taklah setaraf Bandaraya Pulau Pinang. Tapi dah bersama dengan Majlis Agama Pulau Pinang, takkan nak sebut bandar saja kan. Jadi di tengah-tengah Bandar Kanga itu kita akan bina. Kalau tengok nilai untuk beli rumah kedai atau sewa rumah kedai sangat tinggi kerana di Perlis ni terhad. Jadi kalau nak harap umat Islam asnaf terutamanya, mereka ni ada kemahiran berniaga tapi nak sewa kedai tak mampu, nak miliki beli kedai lagilah jauh. Tapi melalui tanah wakaf, dana wakaf, sumber wakaf, kita bina di tengah-tengah bandar itu dengan satu komplek yang sangat menarik, dan kita beri keutamaan kepada asnaf untuk mereka berniaga dengan nilai sewa mampu milik sangat rendah. Yang pentingnya ekonomi asnaf dapat dijana, umat Islam dapat berniaga, dan matlamat akhir kita, asnaf-asnaf yang berniaga ini dengan bantuan zakat, dana wakaf, mereka satu hari nanti menjadi pembayar zakat. Daripada penerima zakat, mereka keluar daripada kepompong itu, keluar daripada garis kemiskinan itu, satu hari mereka menjadi pembayar zakat melalui bimbingan dan bantuan Majlis Agama Islam Perlis. Kita bina, alhamdulillah, kita bina bangunan-bangunan ini di bawah atau di tanah-tanah masjid. Jadi kita buat masjid itu one stop center. Di situ pusat ibadah, di situ pusat perniagaan, di situ pusat komuniti. Dia berada dalam satu kawasan. Jadi orang niaga ni pun dia boleh salat mudah. Orang yang salat pun dia boleh dapatkan barang keperluan dengan mudah. Kita ada kedai gunting rambut, kita ada pasar raya, kita ada pasar mini, kedai makan, kedai macam-macam alat-alatan dan sebagainya dalam satu tempat. Sekurang-kurangnya ini boleh menjadi satu pemangkin untuk orang mendekati masjid dan sebagainya. Mudah-mudahan. Kita ada lebih kurang 6 masjid terpilih di sekitar Kanga, Arau dan sebagainya dengan kos 1.2 juta.
Kita bina, kemudian kita sewa utama kepada asnaf, kita bantu mereka. Ini melalui kerjasama Yayasan Waqaf Malaysia. Terima kasih. Pada 2011 kita mula dan kita telah mampu menjana, kalau tengok keuntungan tu, pendapatan sewa ni, kita sewa, asnaf bayar, kita dapat hampir lebih 400,000, 600,000 lebih. Yang mana duit ini dibalikkan semula untuk manfaat umat Islam. Bukan kepada Maib, tapi kepada umat Islam. Projek-projek yang ke depan pula kita gunakan daripada sewaan ini. Sebab itu dia berlaku kitaran yang sangat menarik. Daripada asnaf mereka bayar sewa, duit yang terkumpul ini kita buat projek baru, manfaatnya balik kepada umat Islam. Kemudian kita ada juga, kalau kita tengok kompleks wakaf Maib Jauhar. Yang ni terdiri daripada 8 unit rumah kedai. Sebab keperluan di Perlis ni rumah kedai untuk kegunaan asnaf dan juga umat Islam dalam harga mampu milik. Dan alhamdulillah dengan peruntukan yang diberikan oleh pihak Jauhar dan kita ada tanah kerjasama, maka terhasillah bangunan ini yang mana telah pun ada penyewanya dan memberikan sumbangan balik kepada pihak Maib. Dan insya-Allah di atas tanah ini juga kita akan binakan pusat Ehad kita tadi ni. Kemudian kita juga ini telah berjaya dan telah beroperasi, iaitu bangunan wakaf Maib untuk menyediakan perkhidmatan hemodialisis, yang mana kita tahu antara penyakit yang sangat menelan belanja besar. Kerana pesakit buah pinggang ni dia perlu untuk mendapatkan rawatan dialisis 3 kali seminggu. Wajib 3 kali seminggu. Setiap sesi itu menelan belanja yang cukup tinggi. Kalau kerajaan mungkin ditanggung oleh JPA. Kalau swasta mungkin ditanggung oleh Pekeso. Tetapi kalau asnaf yang bukan kaki tangan kerajaan, yang bukan Pekeso, maka ditanggung sepenuhnya oleh dana zakat Maib. Dan kita telah bina projek ini dan telah berjalan dan telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja dan Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda, yang mana telah memberi manfaat kepada ramai pesakit-pesakit dialisis. Kita ada 69 katil. Kita ada 69 katil dan saya difahamkan ini merupakan pusat wakaf dialisis yang terbesar. Tak timbul isu kadang-kadang orang kita petikai. Dia kata orang umat bangsa lain boleh buat dialisis di tempat mereka. Kita ada dana wakaf dan kita telah buktikan kita berjaya buat, alhamdulillah. Ini kita kerjasama dengan Hospital Tuanku Fauzia dari sudut kepakaran dan kaki tangannya. Tetapi bangunan sepenuhnya daripada dana wakaf umat Islam. Ini satu lambang, bukan sahaja kejayaan kepada Maib, tidak, bukan khusus semata-mata kepada Maib, tetapi bangunan ini bila kita lihat ia adalah kejayaan seluruh Majlis Agama Islam negeri. Lebih besar dan lebih manisnya, ini adalah buah tangan umat Islam untuk keseluruhan umat manusia. Berapa ramai orang yang mendapat rawatan dan manfaat ini sepanjang hidup mereka daripada dana wakaf kita. Alhamdulillah. Kemudian masa dah cukup dah, Zat. Dah cukup dah. Okey. Dah lebih dah tadi. Okey. Jadi saya rasa itu sahajalah yang saya sempat sebut dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan projek-projek yang kita dah tunjuk dan kita dah bentangkan ini menjadi bukti bahawa kita di Majlis Agama Islam Adat Istiadat Perlis telah menjalankan amanah wakaf yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita pada masa yang akan datang. Kita dapat banyak lagi buat balik manfaatnya kepada umat Islam. Terima kasih Ustaz Hanif, terima kasih Ustaz Rosidi dan kepada pihak Yayasan Waqaf, Jauhar dan sebagainya di atas peluang yang diberikan untuk kita kongsi. Dan kita harap semualah seluruh Malaysia marilah berwakaf bersama Majlis Agama Islam Adat Istiadat Melayu Perlis kerana manfaatnya balik kepada kita semua. Wallahu taala alam. Terima kasih di atas ruang dan peluang yang diberikan. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata dalam pembentangan saya tadi. Kepada Allah jua kita memohon ampun. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Marizal, dan kita tengok video dulu sebelum kita ke acara seterusnya.
dan dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Perbanyakkanlah ibadat zakat, wakaf dan sedekah melalui Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Laporkan maklumat asnaf melalui Amil Zakat MAIPS atau hubungi di talian 0479494439. Layari www.maips.gov.my. MAIPS menjunjung syiar memaju ummah. Terima kasih kepada Ustaz Marizal di atas perkongsian inisiatif dan produk-produk wakaf yang dilaksanakan oleh MAIPS. InsyaAllah semua yang mendengar penerangan Ustaz diharapkan ada semangat untuk berwakaf di negeri Perlis. Ada beberapa soalan yang dikemukakan, kalau boleh Ustaz Marizal jawab sikit. Soalan pertama, apa perancangan MAIPS untuk 5 tahun akan datang ni bagi wakaf di negeri Perlis? Sila Ustaz, dalam masa 1 minit atau 2 minit, perancangan MAIPS dalam tempoh 5 tahun akan datang. Mic tak on Ustaz? Bismillah, dalam tempoh yang ringkas ini, kita di Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis mempunyai rancangan bukan sahaja 5 tahun, kita ada 2020 hingga 2025 kalau tak silap saya. Dalam perancangan itu antaranya yang saya sebut tadi, kita nak banyakkan lagi mercu tanda. Seperti yang telah berjaya kita buat pusat dialisis, itu salah satu mercu tanda wakaf daripada dana wakaf. Kemudian sekarang ini yang sedang kita guna iaitu berkaitan dengan autism, pusat AHAD, kompleks AHAD yang memfokuskan kepada rawatan, penjagaan dan pendidikan kanak-kanak autism, insya-Allah yang akan berhasil dalam setahun 2 lagi. Dan yang akan datang kita akan luaskan lagi wakaf ini kepada sektor-sektor yang mendesak seperti yang saya sebutkan tadi, Asnaf Business Center, kompleks perniagaan. Jadi perancangan kita itu kita nak luaskan kepada sektor-sektor ekonomi. Itu fokus kita yang utamalah dalam tempoh 5 tahun yang akan datang ni. Mungkin insya-Allah kita akan melihat komplek-komplek dan juga bangunan-bangunan ataupun pusat-pusat pendidikan, perniagaan di bawah dana wakaf. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada satu lagi soalan, adalah kawan-kawan tanya saya ni. Perlis kan terkenal dengan harum manis. Jadi maksudnya nak wakafkan tanah untuk ladang harum manis tak ada. Jadi bolehkah buah harum manis tu dia beli kat Perlis, lepas tu dia wakaf kat orang-orang siapa-siapa? Yang tu panggil wakaf apa, panggil apa tu Ustaz? Ya, itu dia panggil sedekah lah Ustaz Rosidi ya. Kita ada wakaf. Kita boleh wakaf tanah. Kita boleh wakaf pokok. Mungkin dia tak wakaf tanah, tapi dia wakaf pokok. Maksudnya hasil jualan daripada pokok itu dia boleh wakafkan. Tanah itu dia pegang milik, tapi dia wakafkan pokok atau dia wakafkan buah itu. Itu juga boleh. Tapi kalau Ustaz Anik mari beli buah harum manis, kemudian nak bagi dekat saya tu, kita panggil hadiah lah kan, hadiah. Nanti saya balas balik lah. Macam-macam dia boleh ni kan. Tapi dia tak boleh wakaf buah macam tu lah. Dia mungkin boleh wakaf ladang ataupun tanah itu, atau dia boleh wakaf hasil jualan pokok-pokok yang ada di atas tanah tersebut. Dia ada pilihan. Dan di Perlis kita buka ruang untuk peniaga, pemilik kebun ni wakaf. Sama ada dia wakafkan kebun dia ataupun dia wakafkan pokok ataupun hasil jualan keseluruhan dia kepada kita lah. Wallahu a'lam. Itu yang setakat yang saya tahu. Terima kasih Ustaz. Sekarang ni musim harum manis Ustaz Ya, sekarang ini untuk makluman semua, ahlan wa sahlan ke bumi Perlis, kita dah mula menuai harum manis dan kita telah mula mengedarkan harum manis ni ke seluruh Malaysia. Jadi terimalah buah tangan. Bila tengok harum manis tu teringat Perlis. Jadi kena buat sesuatu lah untuk Perlis kan, wakaf di Perlis dan sebagainya. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan terakhir yang saya dapat di sini Ustaz. Selain wakaf tunai, apakah orang awam boleh menyumbang wakaf dari sudut tenaga dan kepakaran bagi pusat autism dan sebagainya? Ya, kita alu-alukan di bawah wakaf khadamat. Untuk pengetahuan ini soalan yang sangat bagus, sangat berfokus. Untuk pusat autism, kita bukan sahaja
atas MAIB semata-mata, tapi kita ada kerjasama dengan Yayasan Tengku Syed Putra, kerjasama dengan Kementerian Kesihatan, UNIMED dan sebagainya. Kita bina bangunan, kita perlukan keseluruhan tenaga, manpower, sama ada dia pakar ke, dia fisiologi ke, dia apa sahaja yang dia rasa ada kaitan dengan autism, dipersilakan. Dia boleh wakaf dia punya servis. Kita sangat mengalu-alukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kepada sesiapa yang ada hasrat untuk menyumbang kepada Pusat Ehad. Kita dalam proses untuk pembinaan, dan bila siap nanti, masalah besar untuk kita ialah mendapatkan kepakaran, dan kita buka seluas-luasnya untuk pihak-pihak di luar sana menyumbang, mungkin dari sudut teknologi dan sebagainya. Terima kasih Ustaz ni. Alhamdulillah, makna kata semua orang boleh turun ke pusat autism tu. Ya, boleh. Boleh. Ada ruang untuk mereka bersama-sama dengan kita di pusat autism tu. Ni soalan panas. Ni yang terakhir, semua-semua terakhir Ustaz. Ada perancangan di pihak MAIZ untuk mewujudkan enakmen wakaf. Ini mesti orang yang berhandle wakaf ni tanya soalan ni. Perancangan di pihak MAIZ untuk mewujudkan enakmen. Di Perlis kita telah pun sampai kepada peringkat akhir untuk kita masuk dalam sidang Dewan Undangan Negeri. Kita telah bengkelkan dengan kerjasama penasihat Undang-Undang Negeri Perlis. Kita telah bahaskan dan kita telah nampak ruang yang perlu ditambah baik, dan saya terlibat secara langsung dalam enactment wakaf nanti, yang mana ini bukan bertindak untuk menghukum atau bukan bertindak untuk menyekat, tetapi lebih kepada mengurus takbir wakaf secara bersistematik. Dan insya-Allah saya ingat oleh kerana kita dah di peringkat akhir, menjelang tahun hadapan, kalau boleh kita akan dapat ada satu enactment wakaf yang lebih tersusun, yang lebih bersifat komprehensif untuk memudahkan pewakaf dan penerima wakaf, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Mariza di atas penjelasan kepada soalan-soalan yang ditanyakan oleh penonton-penonton kita. InsyaAllah kepada semua pendengar, sama ada rakyat Perlis ataupun di mana sahaja anda berada, ambillah peluang ini untuk berwakaf di negeri Perlis Indra Kayangan. Ataupun Indra, apa Ustaz? Indra Kayangan lagi ya? Perlis kita macam-macam, tapi sebenarnya Perlis adalah Perlis saja. Oh, Perlis saja. Alhamdulillah. Perlis Darul Harum Manis. Darul Harum Manis. Mazin mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mariza di atas perkongsian yang sungguh menarik sebentar tadi. InsyaAllah kita boleh terus berwakaf di negeri Perlis. Seterusnya, kita dapat hadir ke slot yang terakhir pada pagi ini. Pengisian slot ini akan disampaikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Rusdi bin Hussein dari Wakaf Pulau Pinang. Beliau akan menyentuh berkaitan perkembangan wakaf di negeri Pulau Mutiara tersebut. Yang Berusaha Tuan Haji Rusdi merupakan CEO ataupun Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Pulau Pinang sejak Januari 2020 hingga kini. Beliau juga berpengalaman sebagai program sivil dan syariah dan telah mendapat pendidikan ijazah sarjana muda undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa. Pada masa yang sama, beliau juga turut menjadi pensyarah sambilan undang-undang di Kolej Islam Teknologi Antarabangsa Pulau Pinang. Dan Yang Berusaha Tuan Rusdi juga telah dilantik sebagai member of ASEAN Mall Advisory Council dari tahun 2021 hingga 2023. Sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada Tuan Haji Rusdi Hussein, jom kita tengok video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Hussein, Ketua Pegawai Eksekutif Wakaf Pulau Pinang yang merupakan salah satu anak syarikat Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang.
Saya bagi pihak Affin Islamic Bank ingin menyatakan penghargaan kepada Wakaf Pulau Pinang kerana sudi bekerjasama dengan Affin Islamic Bank bagi inisiatif wakaf tunai. Juga bagi usaha-sama wakaf perumahan di bawah My Wakaf. Terima kasih Wakaf Pulau Pinang. Program wakaf perumahan ini adalah satu inovasi dalam pembangunan wakaf di dunia. Ia membolehkan penghutang pembiayaan perumahan boleh menyelesaikan hutang mereka. Ekuiti harta Muslim dapat dikekalkan dalam kalangan Muslim dan ada sumbangan untuk program pendidikan ummah secara tidak langsung. Terima kasih kepada Wakaf Pulau Pinang kerana bersedia untuk berinovasi bersama-sama dengan IBIM, Bank Islam dan Affin Islamic Bank dan untuk masyarakat. Sama-samalah menyokong wakaf perumahan ini. Jom berwakaf bersama-sama dengan Wakaf Pulau Pinang. Jom berwakaf. Jom berwakaf di Wakaf Pulau Pinang. Jom berwakaf. Jom berwakaf di Wakaf Pulau Pinang. Dengan tayangan video itu tadi, saya dengan ini menjemput Tuan Haji Rosidi bin Hussein dari Wakaf Pulau Pinang untuk menyampaikan ceramah. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hanif Jamaluddin KPP Jawhar yang saya amat-amat menghormati, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal Azizan. Seterusnya datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Bila sebut saja harum manis tadi, orang utara kata kecak ayat liok. Tersembung ayat liok ni bila nak cakap pun. Kebetulan pula seminggu yang lepas sebelum masuk bulan Ramadan, anak menantu balik rumah. Depa beli pula, Ustaz Mat, depa beli harum manis. Dia kata, oh, Allahu Akbar. Lepas tu sempatlah 2-3 hari lepas buka puasa makan buah dulu. Dia kata buka puasa makan buah dulu tu baguslah sebelum kita makan yang lain kan. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tertarik dengan apa yang telah dikongsikan oleh Ustaz Mat tadi. Saya, tak apa ke Ustaz Rizal, Ustaz Mat, saya sebut Ustaz Mat okey kot no? Ataupun nak masuk nama gelaran sekali tu. Yang tu ke pusing Malaysia boleh tahulah. Masya Allah. Berkaitan dengan Pulau Pinang, saya rasa ada slide di pihak Urustia. Mungkin boleh teruskan dengan slide. Imbas pandang gerak kerja Wakaf Pulau Pinang. Jadi di Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang sejak 5 tahun yang lalu kita di Pulau Pinang telah mewujudkan anak syarikat dengan 3 anak syarikat yang bernama Wakaf Pulau Pinang Sdn Bhd dengan 3 bidang kawasan tugas yang utama. Yang pertamanya pembangunan, development. Yang keduanya asset management, pengurusan harta, termasuklah kutipan sewa, penyelenggaraan, pemeliharaan dan juga kebersihan aset-aset wakaf yang disiarkan dalam video tadi sebanyak 1155 unit ataupun lots. No? Dan yang ketiganya wakaf tunai. Jadi ada 3 lah bidang kuasa tugasan yang didelegate, diberi mandat oleh Majlis Agama Islam kepada anak syarikat, iaitu development, asset management dan juga kutipan fundraising, crowdfunding, wakaf tunai. Seterusnya, pengenalan Wakaf Pulau Pinang. Okey, teruskan. Ini kita punya punca kuasa undang-undang sejak 2018. Okey. Yang ni latar belakang anak syarikat. Jadi misi visi kami macam itulah. Wakaf ni macam mana yang disebutkan oleh Ustaz Mat tadilah, Ustaz Hanif. Kita kena bergerak dalam satu pasukan. Kita perlu membentuk jaringan networking yang lebih luas. Di atas kapasiti setiap majlis agama negeri-negeri di Malaysia ini sebagai pemegang amanah tunggal, kita perlu mentadbir mengurus
dengan takbir korporat secara bersama-sama. Secara bersama-sama. Kalau kita di pihak Majlis Agama mengatakan siapa-siapa nak berwakaf, tak kira lah wakaf aset ataupun wakaf tunai, perlu serah kepada Majlis Agama 100% mentadbir. Dia akan jadi isu macam Ustaz Mat sebut tadi lah, isu curiga, isu loss of trust, kepercayaan, keyakinan sejauh mana Majlis Agama di setiap negeri berkemampuan, berkebolehan untuk memajukan ataupun memenuhi syurutul waqif yang kebanyakannya telah meninggal kan. Jadi perancangan Majlis Agama dan juga anak syarikat di Pulau Pinang ni, kita membentuk kerjasama strategik di atas nama Mutawali Bersama. Jadi jom kita panggil pemegang amanah yang secara tidak langsung yang diberi kepercayaan kadang-kadang oleh pewakaf semasa hidup. Jom bersama-sama dengan Majlis Agama kita tukar kepada ownership satu-satu aset itu kepada nama Majlis Agama sebagai sole trustee pemegang amanah tunggal, and then kemudian kita mentadbir bersama-sama. Jadi dia punya networking, kepercayaan, keyakinan masyarakat itu bertambah tinggi dan kuat untuk bersama-sama dengan misi dan visi Majlis Agama dan juga anak syarikat. Seterusnya, next slide. Okey, objektif penubuhan apa yang saya sebutkan tadilah, ada 3 tugasan utama. Seterusnya, next slide. Ini kami punya struktur. Struktur organisasi ini penting juga seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Mak Rizal tadi. Kerana untuk membezakan Majlis Agama yang memegang tanggungjawab besar untuk mentadbir, mengurus, memelihara aset-aset wakaf dan juga convert prinsipal cash wakaf itu kepada aset-aset kekal, terutamanya untuk sustainable tu, dia ada kaitan dengan accountability dan juga transparency tadi. Yang Ustaz Mak Rizal sebut tadi, yang ni penting. Kita tak mau jadi isu ataupun fitnah backfire balik kepada kita sebagai pengurus kepada aset-aset wakaf di negeri kita masing-masing. Jadi kita setiap tahun, bermula tahun ini, Wakaf Pulau Pinang dan juga Majlis Agama, kita keluarkan laporan tahunan. Laporan tahunan, di situlah ada perancangan pemajuan aset-aset wakaf yang telah, sedang dan akan dimajukan, dan juga perancangan kutipan sebanyak mana dan ke mana diagih mengikut polisi yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama. Ini untuk menggamit kepercayaan yang lebih baik daripada masyarakat supaya terus berwakaf. Okey, seterusnya, pembangunan perniagaan di antara struktur departmen pentinglah untuk pembangunan dan juga asset management. Seterusnya, okey, pengurusan aset wakaf di Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang yang diuruskan oleh anak syarikat, yang inilah. Dia ada kediaman, dia ada komersial, dia ada tapak kosong, semuanya berjumlah 1,155. Yang ni satu cabaran sebenarnya, Ustaz, untuk menjaga aset-aset ni. Bukan calang-calang untuk menjaga penyewa supaya tiada tunggakan. Saya selalu sebut dalam perkongsian bersama dengan penyewa, bila mana kita menyewa aset wakaf ni aset yang bernyawa, saya kata. Jadi kalau hampa tak bayar sewa, aset ni dia boleh makan hidup hampa. Saya duk gempak macam tu lah. Gempak macam tu lah. Kalau bagi yang kahak, yang tak mau bayar tunggakan sampai banyak bulan tu, saya kata aset wakaf ni aset berantu, saya kata. Kalau hampa tak bayar sewa, kami ambil sewa pun bukannya untuk kami. Kami sebagai orang kata manager, pengurus untuk kutipan sewa untuk kepentingan mauquf alaih berdasarkan syurutil waqif. Contohnya di bumi Pulau Pinang ni seperti mana yang Ustaz Mat sebut tadi, antara yang paling famous Wakaf Siti Aisyah, Wakaf Masjid Kapitan Keling, Wakaf Masjid Melayu Lebuh Aceh, Wakaf Kadir Shah
dan juga wakaf Pak Alim Syawali. Tapak pejabat kami ini berada di atas wakaf aset Masjid Kapitan Keling. Campur semua ni kawasan, orang kata di tengah-tengah bandaraya Georgetown ni, kawasan Muslim Enclave World Heritage. Campur semua tu orang kata bernilai bilion lah. 2 bilion ke atas lah. 2 bilion ke atas. Ada lebih kurang 300 unit. Jadi penyewa pun kita ada manual SOP dalam kita memilih penyewa. Seperti mana yang disebut oleh Ustaz Rizal tadi, aset wakaf ni dia berbeza dengan zakat. Wakaf ni dia, bahasa saya lah Ustaz, dia borderless dengan timeless. Borderless dengan timeless. Orang boleh nak main kutip apa wakaf di Pulau Pinang pun boleh, orang Pulau Pinang pun dia boleh langgak pelanggan pergi sampai ke selatan Thailand ke, jumpa apa kawan-kawan kita di Madinatul Salam ke apa ke, di Yala, di Petani pun boleh. Boleh sangat-sangat. Nak pergi kutip di Dubai ke, di mana-mana pun boleh sebenarnya. Dia borderless dengan timeless. Dia tak ada haul, tak ada nisab. Sebab itu kami setakat hari ini kita mempunyai ejen wakalah. Wakalah campur semua lebih kurang 250 orang Ustaz. Kami banyaklah kerana kita dalam tujuan promosi wakaf ni, sebab wakaf dia tidak disebut secara qat'i jelas terang dalam Al-Quran. Dia berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga urusan kos pengoperasian dan juga kos pengurusan. Kalau zakat 1/8, 12.5 disebut secara qat'i dan jelas dalam Al-Quran. Jadi kita kena melalui fatwa dan sebagainya. Jadi promosi yang pertamanya promosi fiqhul waqaf. Fiqhul waqaf. Yang keduanya promosi kesedaran berwakaf. Sama ada wakaf aset dan juga wakaf tunai. Yang ketiganya kesedaran berwakaf melalui agensi Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Contohnya, kenapa perlu berwakaf melalui agensi? Bagi saya selalu sebut agensi ulil amri. Kenapa berbeza berwakaf melalui agensi Majlis Agama berbanding dengan agensi orang-orang yang tertentu ataupun ustaz-ustaz melalui projek-projek pembinaan satu-satu projek. Kita kena tunjuk perbezaannya. Antaranya adalah accountability dan juga transparansi. Okey, seterusnya. Okey, kami juga menguruskan telco tower. Di atas tanah-tanah wakaf. Seperti mana yang Ustaz Mat Rizal sebut tadi, semua tapak-tapak masjid dan surau adalah aset wakaf. Jadi kita buat dengan kebenaran fatwa sejak beberapa tahun yang lalu. Kita dah bina 24 menara telco tower lah, 24, dan banyak permohonan. Kita open, kita tak select satu-satu company, 2 company yang ada lesen pembinaan telco tower ni. Kita open tender. Ini polisi kerajaan lah. Siapa-siapa first come first serve boleh tackle mana-mana masjid ataupun surau ataupun tapak-tapak wakaf. Sila datang berjumpa dengan kami. Lepas tu kita akan buat dalam bentuk kerjasama. Hasil daripada sewaan telco tower ni 80% balik kepada masjid dan surau. Kita ambil kos pengurusan sahaja 20% di pihak Majlis Agama. Itu ni. Dan kita sedang explore solar sistem tu. Kita sedang explore. InsyaAllah ada beberapa masjid yang telah buat secara sendiri dengan syarikat-syarikat solar. Okey, seterusnya. Okey, projek pembangunan. Yang ni tugasan utama anak syarikat. Teruskan. Yang ni projek 170 juta yang kita telah mula tahun lepas. Dia punya award letter dan sebagainya. Dan kita buat dengan kerjasama developer yang memenangi orang kata proposal ataupun yang memberi proposal melalui request for proposal system kepada pihak board Wakaf Pulau Pinang dengan kebenaran Majlis Agama. Jadi kita ada 4 projek ni lah tahun ni dan insya-Allah ada lagi di penghujung tahun ini.
Nilaian projek campur semua 170 juta. Yang nombor 4 tu kita dapat insya-Allah melalui majlis agama kita dapat daripada teraju. Teraju. 30% daripada nilai projek. Nombor 4 tu. Alhamdulillah. 1, 2, 3 melalui RFP. Dalam proses untuk menandatangani perjanjian usaha sama. Yang inilah kita luaskan networking kita. Kita minta kontraktor dan developer juga menjadi di antara penyumbang, pengurus, pentadbir tanah-tanah wakaf dalam penyediaan rumah, secara khususnya rumah mampu milik kepada kepada umat Islam khususnya di Pulau Pinang. Bukan mampu tengok, mampu milik. Mampu milik ni kebanyakannya adalah social obligation, dia CSR. Kalau developer masuk pun sebenarnya mereka nak bukan keuntungan yang utama, tetapi buat rumah dengan harga 42,000 kan, 42,000. Kos untuk satu unit untuk jualan wajib ikut ketetapan kerajaan, harga 42,000. 3 bilik kan, 42,000. Lepas tu Allah Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Kos pembinaan sebenarnya 80,000. Mereka kena jual 40,000 daripada rugi yang tu. Lepas tu ada yang second punya 72,500. Lepas tu ada yang harga 199,000, ada yang harga 299,000, ada yang harga 399,000. Jadi rumah mampu milik di Pulau Pinang ni harga dia tak sama. Dia ada kategori dia. Di seberang mainland, di seberang perai harga lain, di belah pulau harga lain. Okey. Seterusnya, sebab itu anak syarikat wakaf Pulau Pinang ni dia ke arah satu hari nanti kita plan berdasarkan objektif penubuhan menjadi developer, menjadi pemaju di antara nature of business dia. Dia kena jadi pemaju. Daripada dia buat JV dengan orang lain, anak syarikat ni, bukan majlis agama, anak syarikat ni, dia ke arah menjadi developer dan juga project management consultant. Itu. Ini projek apa yang kedua. Tu ada orang kata heran di Pulau Pinang ni banyak tanah wakaf. Tu 5.5 ekar, 10 ekar, 1 ekar pun ada. Seterusnya, next slide. Ada yang besar-besar pun ada, Ustaz. 150 juta, 91 ekar. Boleh buat bandaraya. Boleh buat bandaraya, 91 ekar. Lepas tu, 1.4 ekar. Satu cakap utara boleh, Ustaz ni, 145 ekar. Lepas tu 3 ekar. Ni apa banyaknya di sebelah pulau, di sebelah daerah barat daya, iaitu balik pulau lah. Balik pulau semua ni. Daripada fasa yang ketiga ni ada satu, mana dia? InsyaAllah kita dalam proses dengan kerjasama tabung haji ataupun anak syarikat Maybank, Bina Fikir. Kita terpaksa buat kerjasama strategik untuk mendapatkan developer yang lebih baik. Kita tak mau kita buat projek terbengkalai, lepas tu jadi court case, lepas tu nak kena appoint developer baru lah apa semua. Jadi teramat cantik Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang sejak 5-6 tahun yang lalu mewujudkan anak syarikat status sendirian berhad untuk ke arah menjadi pemaju. Okey, seterusnya. Okey, yang ni projek yang ni lah, yang tadi lah. Okey, teruskan di bahagian lepas. Dia punya pewakaf ni ada kaitan dengan susu galur Perdana Menteri Malaysia yang kelima, iaitu Tun Pak Loh lah, yang ada kaitan dengan adik-beradik yang datang daripada Canton Island China. China. Dia pun mai pekan bayan lepas tu banyak sangatlah tanah wakaf. Pekan bayan lepas, dan sebahagian dulu pun, sebahagian daripada airport pun dikatakan asalnya di zaman pemerintahan British dulu adalah tanah wakaf. Nak dapat balik tu cerita panjang lah. Tapi yang tu orang kata insya-Allah pewakaf yang berniat wakaf yang dah meninggal di akhirat seperti mana yang Ustaz Mat sebut tadi, insya-Allah ada bahagian baik untuk mereka. Okey, seterusnya. Okey, yang ni penting lah. Promosi dan marketing. Next slide. Next slide. Yang ni cukup penting lah bagi saya, kerana orang duk main, dia kata zakat wajib, wakaf sunat. Mereka duk kata yang tu, Ustaz, jenuh kelepiak kita ni.
nak meletakkan wakaf ni dalam grassroots akar umbi masyarakat kita ni. Depa duk main hukum yang tu. Zakat sunat, zakat wajib, wakaf sunat. No. Dia tak tahu kata, maksudnya kita nak kena bagi penerangan kata dalam hidup kita ni perkara sunnah dan sunat ni lebih banyak daripada wajib yang kita buat. Apatah lagi perkara sunnah dan sunat yang kita buat tu dia main from our bottom heart, min jazri qulubir rijal. Allahu akbar. Kan dia main daripada bottom heart ni. Nak buat apa solat qiyam Ramadan, nak buat berapa rakaat ke apa ke, nak sedekah ke, nak berwakaf ni. Kalau zakat by hook by crook macam mana pun, worst come to the worst, oleh kerana wajib lepas kena bayar. Lepas tu ada tax exemption pula, rebate, total rebate, bayar 2,000, total tolak 2,000. Dunia akhirat dapat kelebihan zakat. Wakaf tax exemption pun 10%, 7% untuk itu pun bukannya total rebate. Lepas tu sunat. Jadi mereka duk main benda tu. Jadi promosi dan pemasaran berkaitan dengan kesedaran berwakaf ni amat-amat penting. Dan kita di Pulau Pinang dari masa ke semasa kita kena tambah peruntukan marketing. Terpaksa kita kena tambah peruntukan marketing ni. More we give, more we get lah bahasa dia. No, more we give, more we get. Bila kita invest katalah promosi saja 500,000, insya-Allah kita akan dapat wakaf tunai 5 juta. Contohnya. Kita dalam proses untuk buat paper Ustaz Mat. Kalau Ustaz Mat jadi jawatankuasa fatwa Pulau Pinang, seronoklah. Insya-Allah saya tengok tadi produk-produk perlis dengan Pulau Pinang lebih kurang sama Ustaz. Di Pulau Pinang pun ada wakaf Asyianah. Kita dah mula dah Asyianah ni. Asyianah. Lepas tu wakaf khadamat, saya buat paper present kepada fatwa wakaf khadamat. Diluluskan infak khadamat wakaf. Dia jadi infak. Dia jadi infak. Dia tak masuk dalam wakaf. Tak apalah bagi saya yang tu tak apa. Yang paling penting ada orang kata upah ataupun allowance ataupun gaji emolumen kepada pakar-pakar kita yang datang berkongsi berkaitan dengan kesedaran berwakaf ni, ataupun disandarkan kepada aset-aset wakaf ni. Yang tu. Jadi inilah di antara platform kita. Yang paling ni ada Infak Pay ni. Infak Pay baru kita lancar dalam 2-3 minggu yang lepas. Tulus dulu adalah Snap and Pay, Bill Please apa semua ni. Ni kita punya ni lah. Kita punya platform digital untuk memudahkan wakaf tunai. Okey, seterusnya ini yang imbasan berwakaf secara automatik bulanan. Bayaran RM1 dah mula-mula ada charge. Lepas tu automatik dia akan potong RM10 ke, paling tinggi RM30,000 kot. Nak buat setiap RM30,000 ke RM30, saya lupa dah. Nak buat setiap bulan. RM10 ke. Dengan sekali kita scan ni, setiap bulan akan potong. Teramat mudah lah, alhamdulillah. Yang sebelah ni borang potongan gaji melalui pengesahan majikan. Kadang-kadang di kalangan pekerja ni mereka tak mau ada dalam slip gaji mereka. Ustaz no. Mereka nak bagi nampak banyak sikit, mudah untuk buat pembiayaan loan dan sebagainya. Jadi kita bawa option lain iaitu QR code berwakaf bulanan secara automatik melalui Infak Pay no. Okey, seterusnya. Polisi agihan ni maksudnya pengembangan kutipan tunai tu. Yang ni ditetapkan oleh Lembaga Pengarah Wakaf Pulau Pinang. Macam ni lah. Dia punya ain dia tu nak dibedak-bedak macam mana. Secara umum dia, yang ni boleh berubah. Yang ni pentadbiran sahaja. And then seterusnya, produk dana wakaf. Bila ada produk seperti mana zakat, bila ada asnaf, orang tahu duit tu nak disalurkan ke mana. Wakaf perumahan, kita nak tambah bilangan ataupun volume aset-aset wakaf dengan membeli rumah-rumah dalam lelongan. Yang ni dengan kerjasama My Wakaf IBIM. My Wakaf IBIM. Setakat hari ni adalah kutipan dia RM100,000 juga.
dengan kerjasama Afin Bank dan juga Bank Islam. Yang tadi tu Ustaz Nazri Cik tu, wakaf Asyanah alhamdulillah telah diluluskan oleh fatwa. Wakaf kesihatan kita tak ada projek khas lagi. Wakaf pengajian tinggi kitab pun telah berjalan, telah dilancarkan oleh yang berbahagia Gubernur Negeri Pulau Pinang tahun lepas. Wakaf Al-Quran seperti mana juga Perlis. Wakaf kitab agama pun macam Perlis juga. Wakaf pendidikan kita buat kerjasama strategik. InsyaAllah 26 hari bulan 4 ni lah kita akan lancarkan wakaf pengajian tinggi USM lah. USM seperti mana Perlis juga. Infak khadamat, yang ni dia terkeluar daripada kategori wakaf tunai, iaitu infak khadamat asing. Maksudnya wakaf Pulau Pinang dan syarikat boleh menerima sumbangan biasa daripada orang ramai. Wakaf pertanian kontan, yang ni kita tak mau bagi tanah-tanah kita yang tidak ada perancangan untuk pembangunan dalam masa yang terdekat, daripada dibiar semak samun, lalang lah apa semua tu. Mereka kata tanah wakaf kalau dibiak ni sagi ulang sawah lah apa semua mai. Jenuh panggil hasil ulang sawah pula. Kan? Allah Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi pertanian kontan ni kita dah mula 2-3 tahun yang lepas dengan kerjasama Zakat Pulau Pinang. Yang ni serampang banyak mata lah. Tanah wakaf Majlis Agama. Pengusaha adalah Asnaf. Fundernya adalah Zakat Pulau Pinang. Kepakarannya adalah daripada Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia. Alhamdulillah. Dan satu lagi ada wakaf pertanian kontan di Sungai Nibong Besar, di kawasan tanah wakaf Siti dan Hajah Nurijah di Sungai Nibong Besar. Kita buat dengan kerjasama USM melalui projek MASA, Akademik Sosial, dengan Jabatan Pertanian. Kita tanam pokok-pokok pertanian kontan lah, short term harvesting. Okey. Wakaf strategik, yang ni ada wakaf strategik ni maksudnya wakaf produk khas. Alhamdulillah fatwa dan juga board telah lulus satu projek khas setakat hari ini yang kita buat dengan kerjasama Yayasan Wakaf Malaysia, iaitu yang ni aset aset wakaf bergerak, manqul, wakaf, iaitu makmal bahasa digital bergerak, Ustaz. Makmal bahasa digital bergerak. Yayasan Wakaf pun dah setuju, projek dia 315,000. Kita dah mula dengan Yayasan Wakaf sebulan yang lepas. Kita target tahun ni dapat kutip 315,000. Dan insya-Allah dapat realisasikan tahun ni jugalah. Saya pun duk turun pergi tengok lori food truck nak beli 6 tayar, lepas tu nak buat modified di dalam. Yang ni kita rasa bahasa ni siapa menguasai bahasa dia boleh menguasai dunia, Ustaz noh. Dia medium terbaik lah bahasa dan juga ilmu sejarah lah, sirah. Jadi makmal bahasa digital bergerak ni alhamdulillah Yayasan Wakaf pun dah setuju. Di pihak kami di Pulau Pinang pun dah setuju kita buat makmal bahasa digital bergerak, insya-Allah. Okey, seterusnya next slide. Habis dah kah? Oh, habis dah. Oh Allah. Ini muka kami semua lah. No? Minta maaf lah. No? Dia perbuh nak. Okey. Jadi alhamdulillah. Jadi secara umum seperti mana yang disebutkan oleh Ustaz Mat juga, saya nak sebut selain daripada sifat wakaf iaitu borderless dan juga timeless, kita kena tengok juga di antara konten utama wakaf ni manfaat pada masa itu. Yang ni penting. Yang ni di antara tugasan dan perjuangan yang berterusan daripada kita semua melalui kerjasama strategik networking circle yang lebih luas ni, iaitu wakaf tradisi versus wakaf produktif. Yang ada kaitan yang tadi lah. Nak wakaf kubur dah banyak dah. Kan? Lepas tu nak wakaf masjid. Masjid dalam satu qaryah pun kadang-kadang, contohnya kami di Pulau Pinang ni, berbilang-bilang masjid dalam satu qaryah. Jenuh fatwa nak buat keputusan untuk membenarkan solat Jumaat. Kan? Bukan kita nak kata wakaf masjid tu tak penting, tak, bukan, tapi wakaf produktif tu. Wakaf produktif tu. Seperti mana yang di Pulau Pinang ada 10 saluran tu, kita sebut 10 saluran produktif, wakaf produktif. Yang ni cabaran semasa. Dan keutamaan, saya setuju 200% lah apa yang Ustaz Mat sebut tadi. Suasana hari ini wakaf am adalah lebih
lebih prioriti. Berilah kepercayaan secara bersama-sama kepada majlis agama di setiap negeri untuk mentadbir, mengurus dan memelihara dan memelihara aset wakaf untuk dengan kita melihat aspek mendesak, urgent dan juga prioriti. Yang tadilah Ustaz Mat sebut tadi. Yang ni penting ni, manfaat at that time. Kadang-kadang mereka kata nak buat di tapak tu juga, tapi tapak tu tak strategik ataupun kecil. Yang ni kita kena ambil pengalaman Singapura, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Yang ni cabaran kepada kita semua. Jadi saya rasa alhamdulillah masa pun dah cukup, lebih kurang 30 minit lebih. Ini sedikit sebanyak perkongsian daripada Pulau Pinang. Terima kasih kepada pihak Jauhar, Ustaz Hanif, Yayasan Waqaf, Kerajaan Pusat dan juga Kerajaan Negeri, dan juga inisiatif sambutan Bulan Wakaf Kebangsaan 2022, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kerjasama perkongsian seperti ini, apatah lagi dalam bulan Ramadan, kita semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf sekiranya ada salah silap, saya mohon keampunan daripada Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rusidi. Jom kita tengok video dulu. Nak dapat macam kami pun tengok, kami tak boleh. Tanah kami tak boleh kiri, tak boleh kanan, tak boleh belakang, takat ni saja. Kami tak boleh nak perbesar lagi. Tempat ni tuan-tuan, saya kata tadilah, kalau dikuasai oleh orang yang bukan Islam, tak dapat tuan-tuan 1,000 tuan-tuan 5,000. Kebetulan saya sering ke Masjid Kapitan Kling. Selalu bila dengar waktu azan, saya suka bila waktu azan, rasa macam nak duduk di kawasan ni. Yang itulah tujuan saya sebenarnya. Lepas tu bila dengar azan, selalu saya minta, ya Allah, kalau aku ada peluang, nak minta kedai kawasan ni. Konsep dia ala low mini hotel bajet lah. Sebab kita tengok area town yang harga hotel yang bawah 100 ni memang tak ada, melainkan Hotel Raudah. Kalau Hotel Raudah ni memang sangat low budget lah. Yang pertama, kita akan prefer orang yang sewa dekat sini orang Islam lah. Sebab nama pun Hotel Raudah, nama tu pun dah barakah lah atas tanah wakaf. Kalau dulu mereka tak wakaf, okey, bangunan, semestinya pada hari ini kita pun tidak mampu beli, terutama di negeri Pulau Pinang. Sebab harga ataupun aset bangunan di Pulau Pinang ni terlalu tinggi. Dengan adanya wakaf yang telah dilaksanakan oleh orang-orang dulu, sekarang ni apa yang kita ada, generasi sekarang ni kita boleh guna pakai. Yang penting ikhlas. Bila kita buat kerja ikhlas, Allah Ta'ala akan hantar orang baik-baik untuk kita. Sebelum ni orang tak tahu kata ada tanah wakaf banyak dalam Pulau Pinang ni. Okey semua, jom kita sertai wakaf brotherhood insya-Allah. Insya-Allah marilah kita sama-sama menjadi ahli wakaf brotherhood. Okey, yang mana yang ada boleh menyumbangkan tenaga mereka ni yang khasnya anak-anak muda ni boleh join dengan Brotherhood Wakaf. Mereka boleh join sekali, boleh bantu untuk masyarakat kita ni. Sebab banyak benefit-benefit dia. Secara tak langsung kita membantu orang-orang yang memerlukan. Kita mungkin tak ada harta, kita mungkin tak ada tanah, kita mungkin kekurangan wang, tapi kita masih mampu berwakaf. Wakaf ni bukan hanya untuk orang-orang yang orang kaya raya tak. RM1, RM2, RM2, RM3 pun kita boleh wakafkan. Wakaf Brotherhood, kalau bukan sekarang, bila lagi? Kalau bukan tuan-puan yang terlibat, siapa lagi?
wakaf pemangkin ekonomi ummah. Alhamdulillah, dah tengok dah video tadi, Wakaf Brotherhood. Terima kasih Ustaz Rusdi Hussein di atas ceramah yang dia berikan tu. Banyak wakaf rupanya di Pulau Pinang ni. Saya pun asal Pulau Pinang juga. Tak sangka belah kampung saya pun banyak tanah wakaf. Ya Allah. Cuma boleh kalau Ustaz Rusdi dikongsikan sikit, apa tu Wakaf Brotherhood tu? Okey, wakaf, terima kasih Fadil Ustaz Hanif. Wakaf Brotherhood ini adalah inisiatif seperti mana yang saya sebutkan tadi, membentuk jaringan kebersamaan dalam menimbulkan kesedaran berwakaf di kalangan umat Islam. No, dengan keahlian kita dalam perancangan untuk buat apa nama tu? Kad. Jadi siapa menjadi ahli di kalangan penyewa, di kalangan masyarakat bila berurusan perniagaan sebagai contohnya, pergi ke kedai kedai belakang ni ada kedai kurma, dia akan dapat special discount, ataupun dia orang menjadi penyewa, sebahagian daripada kita dalam rangka sebahagian daripada sewaan mereka itu adalah pelaburan wakaf tunai. Kita buat macam tu. Ataupun Allah Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad, jua aktiviti wakaf prihatin, iaitu sumbangan kalau dulu kita sebut bendera putih tu, projek bendera putih tu, rumah ke rumah untuk bantuan semua tu. Siapa yang menjadi ahli kepada Wakaf Brotherhood ini, sekiranya ada jua masalah kehidupan, kita akan salurkan bantuan kepada mereka. Itulah Wakaf Brotherhood ini adalah inisiatif untuk membentuk jaringan yang lebih luas dengan tujuan murni pembangunan wakaf. Wallahu a'lam. Okey, maksudnya siapa yang join dengan Wakaf Pulau Pinang ni akan automatik jadi Wakaf Brotherhood. Ya, ya. Jom kita sama-sama join Wakaf Brotherhood. Ada yang tanya saya, Ustaz, Wakaf Sisterhood tak ada? Brotherhood kena ada sister ke? Ada. Bagi selamat Ustaz Pak Rizal. Ada komen daripada dalam kita punya Zoom ni. Tahniah kepada Wakaf Pulau Pinang kerana telah melaksanakan kerja-kerja yang amat baik dalam menguruskan tanah wakaf di Pulau Pinang. Bagus perkongsian begini kerana dapat bertukar-tukar idea dan pengurusan wakaf antar negeri. Alhamdulillah, antara Perlis dan Pulau Pinang kita dapat lihat sinergi antara kedua-dua negeri untuk membangunkan wakaf di negeri masing-masing. Ada beberapa soalan lagi, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Main telah lama merangka draft enactment wakaf Pulau Pinang sejak 2018. Boleh Ustaz update sikit status enactment wakaf? Tadi Perlis pun ada juga enactment wakaf Perlis in process. Pulau Pinang macam mana pula? Kalau boleh Ustaz Rusdi dikongsikan? Ya, betul. Kepada yang bertanya, sejak 2018 draft enactment wakaf itu dirangka oleh Majlis Agama dan diketuai barisan jawatankuasa itu daripada pegawai-pegawai dan juga pegawai daripada pejabat penasihat undang-undang negeri. Sama seperti Perlis. Dan latestnya kerana nak diselarikan dengan akta wakaf wilayah persekutuan, kan, tetapi tertangguh, masih akta wakaf wilayah persekutuan itu masih tertangguh, masih belum dibentangkan di peringkat parlimen. Jadi Pulau Pinang pun tak silap saya dalam 2 bulan yang lepas ada perbincangan lagi. 2 bulan lepas pun, maksudnya sampai ke peringkat yang terakhir lah. Walaupun begitu, kita di peringkat Majlis Agama melihat kelebihan enactment wakaf ini bila diwujudkan di setiap negeri, ada kelebihannya pemantauan dan sebagainya. Tetapi yang paling penting, program ataupun projek ataupun gerak kerja untuk kesedaran berwakaf itu terus dilaksanakan.
ada ataupun tiada enactment wakaf itu bukan satu halangan ataupun constraint untuk kita bergerak secara bersama-sama menyedarkan masyarakat berkaitan dengan kepentingan berwakaf. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih. Soalan seterusnya. Penguasaan ekonomi umat Islam masih lagi rendah di Pulau Pinang, khususnya contoh, apakah cabaran utama perkembangan wakaf di Pulau Pinang? Tadi antaranya bayaran sewa susah sikit nak kutip. Saya benar tak cabaran-cabaran lain dalam perkembangan wakaf di Pulau Pinang ni? Silakan Ustaz Rusdi. Cabaran di Pulau Pinang memanglah cabaran ataupun kehidupan kita ni tak boleh larilah daripada ni sebab kita ni manusia kan. Pertamanya seperti mana yang saya sebutkan tadi betul, antaranya berkaitan dengan rental collection, dan yang keduanya sewaan pun masih murah lagi. Alhamdulillah dari masa ke semasa kita buat melalui bidaan. Siapa bidaan dan juga interview. Jadi pemohon yang nak menyewa aset wakaf di Pulau Pinang ni yang meletak harga yang tinggi, kita akan ambil sebagai keutamaan di samping melihat latar belakang keupayaan untuk membayar sewa. Alhamdulillah hari ini kita dah start sejak 2 tahun yang lepas pembayaran sewaan melalui standing instruction lah, seperti mana di Perlis juga. Dan juga cabaran yang lain antaranya ada juga tanah-tanah wakaf di Pulau Pinang yang dituntut oleh waris yang di mahkamah yang terlibat dalam court case, perbicaraan di mahkamah yang mengatakan tanah tersebut bukannya tanah wakaf, tetapi tanah wakaf bertempuh ataupun tanah amanah dan sebagainya. Yang itulah di antara cabaran kita berhadapan dengan apa ni. Yang ketiganya ada juga permohonan daripada waris-waris kepada pewakaf yang dah meninggal melalui koperasi yang telah diwujudkan oleh mereka ataupun persatuan warisan satu-satu pewakaf. Jadi kita sentiasa kena berbincang dengan mereka untuk kepentingan anak cucu mereka juga. Itu di antara ni. Dan pada masa yang sama juga cabaran, sebab saya sentiasa diminta oleh pihak atasan supaya perkataan tu we want to move fast. Kita tak mau tanah wakaf yang berpotensi untuk dibangunkan lambat dibangunkan. Akhirnya dibiar naik, orang utara kata naik rang, naik semua sambung apa semua tu kan. Jadi fitnah kepada agama kita sendiri. Jadi saya cuba orang kata buat peraturan dengan panduan daripada pimpinan setakat mana yang boleh kita mempercepatkan. Kita tak mau ada masalah-masalah birokrasi ataupun masalah pengurusan dalaman kita sendiri. Yang tu yang paling utama. Sebab dia berbalik kepada orang kata bila kita delay melewatkan pembangunan, delay lah manfaat kepada ummah dan juga mauquf alaih. Lambat kita membuat pembangunan, lambatlah kita memenuhi syurutul waqif ataupun manfaat kepada masyarakat tu tertinggal. Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Ustaz. Untuk makluman para pendengar sekalian, Johor juga mempunyai projek-projek pembangunan lah yang telah kita laksanakan. Antaranya contoh tadi di Negeri Perlis, rumah kedai Hutan Haji, seperti mana yang Ustaz Mak Rizal maklumkan, projek pembangunan Johor di sana tahun 2011. Dan juga di Pulau Pinang pun kita ada juga beberapa projek, antaranya sekolah Al-Masyhur dekat Balik Pulau. Itu projek Johor juga bersama Majlis Agama Islam Pulau Pinang, perumahan di Sungai Nibong dan juga di Batuof. Itu pun 2 rumah pangsa ataupun rumah kos rendah untuk kegunaan asnaf. Jadi bukan sahaja tuan-tuan perempuan boleh sumbangkan duit, siapa ada tanah boleh bagi tanah, siapa ada apa-apa pun tenaga boleh wakafkan tenaga dalam wakaf khidmat yang telah dimaklumkan. Cuma soalan terakhir kita Ustaz, di sini tadi Johor ada terlibat dalam projek pembangunan dekat Pulau Pinang, dekat Perlis tadi juga. Jadi selain pada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan yang buat projek, sambutan syarikat-syarikat swasta dalam membangunkan tanah wakaf ni. Sebab tadi tengok banyak projek ni beratus-ratus juta. Setakat ni contoh syarikat swasta yang bekerjasama dengan Wakaf Pulau Pinang membangunkan tanah-tanah wakaf tu. Boleh Ustaz kongsikan sikit? Ya, sekarang ni menjadi tumpuan Ustaz. Macam goreng pisang panas lah orang kata kan. Untuk pembangunan, sehingga kan developer
non-Muslim pun berminat untuk terlibat dalam pembangunan wakaf. Sebab itu sebulan setengah yang lepas Wakaf Pulau Pinang melalui Anak Syarikat Majlis Agama telah mengadakan MOU di hadapan Gubernur Negeri Pulau Pinang dengan kumpulan Maybank Bina Fikir untuk kita explore research development, untuk kita buat kajian berkaitan dengan bentuk-bentuk baru pembangunan di Pulau Pinang ni dengan kerjasama daripada kerajaan negeri. Kerana urusan tanah ni di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Jadi perkara kita baru ni kita jumpa dengan Exco Kerajaan Negeri bahagian tanah. Kita berbincang dengan jabatan-jabatan kerajaan yang lain, PTG dan sebagainya, untuk memudahkan ataupun melancarkan bentuk baru pembangunan. Sambutan memang ni baru ni kita buka RFP tahun lepas lah, untuk 3 keping tanah yang masuk 20 syarikat. 20 syarikat. Semuanya 100% adalah Bumi Putra. Baru ni awal bulan 1 kita buka satu lagi di Kuala Mengkuang, Bukit Mentajam, tanah lebih kurang 10 ke 12 ekar. Yang tu 5 company masuk. 5 company masuk. Dan proses untuk memilih daripada 5 company ni. Jadi cuma mungkin satu lagi kekangan harga besi naik disebabkan oleh PKP ataupun Corona COVID-19. Yang tu kekangan. Tetapi minat developer pemaju ni termasuk daripada Melaka pun ada, daripada Singapura pun ada, daripada Kuala Lumpur, luar Pulau Pinang pun berminat untuk memajukan tanah-tanah wakaf di Pulau Pinang ni. Itulah Ustaz. Okay, Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Tuan Haji Rosidi di atas perkongsian inisiatif dan juga produk wakaf di Pulau Pinang. Diharapkan dengan perkongsian yang daripada Ustaz Marizal dan juga Tuan Haji Rosidi tadi memberi kesedaran kepada kita, banyak produk wakaf yang ada. Cuma kita sebagai umat Islam boleh bersatu sama-sama untuk menyumbang dalam membangunkan wakaf ni. Tak ada tanah, kita boleh wakafkan tunai, duit yang ada. Walaupun RM1 masuk bank, cash transfer je ke Majlis Agama Islam Perlis ataupun ke Wakaf Pulau Pinang. Semudah itu kita boleh berwakaf. Jadi hadirin dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan perkongsian ini kita boleh mulakan hari ini. Ya Allah, aku nak berwakaf pada hari ini juga sebagai langkah pertama kita. InsyaAllah kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih saya mengucapkan kepada Ustaz Mak Rizal Alizan dan juga Tuan Haji Rosidi di atas perkongsian sebentar tadi. Mudah-mudahan perkongsian itu dapat rahmat dan kita Allah juga, dan kita mendapat satu sinergi ataupun anjakan untuk berubah dan juga berwakaf. InsyaAllah webinar Sembang Wakaf bersama Ma'in siri kedua akan diadakan pada 12 April minggu depan, hari Selasa, jam 9.30 pagi, yang boleh diikuti secara live di aplikasi Zoom dan platform FB Jauhar, Yayasan Wakaf Malaysia dan Majlis Agama Islam Negeri. Webinar siri kedua ini akan menampilkan penceramah-penceramah. Kalau siapa orang Perak boleh join sebab kita ada wakil daripada Majlis Agama Islam dan Adab di Perak. Seterusnya kita ada wakil daripada Majlis Agama Islam Selangor, orang Selangor, dan juga yang ketiga Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Minggu depan hari Selasa 9.30 pagi dari Perak, Selangor dan Wilayah Persekutuan. Jom ramai-ramai kita dengar webinar ni. Mudah-mudahan siapa yang minggu ni dah berwakaf di Perlis dan juga Pulau Pinang, minggu depan kita juga tabur wakaf kita di Perak, Selangor dan juga Wilayah Persekutuan. Sebelum berakhir, para pendengar juga diingatkan supaya klik pautan yang telah diletakkan di chat box dan juga di FB untuk mendapatkan e-sijil. Saya selaku pengurusi majlis pada pagi ini mewakili pihak penganjur. Memohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang webinar ini berlangsung. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita dah end live Facebook lah. Okey. Terima kasih pada Ustaz Rosidi, Ustaz Muhammad Rizal dan Ustaz Encik Anip untuk sesi hari ini lah.
Terima kasih Ustaz. Nanti pihak kami akan berurusan lanjut dengan Ustaz Rizal dan dengan Ustaz Rasidi untuk urusan selanjutnya. Barang-barang kita akan kemukakan selepas ni insya-Allah. Kalau ada kurang minta maaf lah sepanjang saya kendalikan program ni. Boleh kita ambil gambar sikit? Boleh. Sekejap kita ambil gambar sekejap Okey. Okay, ready. 1, 2. Okay, sekejap satu lagi. 1, 2. Okay, terima kasih. Okey, boleh live ah? Boleh. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya ni tak dengar suara. Apa attendee ada lagi yang tak live? Tak apa. Alhamdulillah. Okay. Saya Ustaz. Terima kasih. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.